Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Masalah 171 berdoa seorang diri di hadapan makmum apa hukum? Makmum ada dia baca doa dengan ifrat domir ni. Ya. Allahumma hdini. Makmum doa amin belakang. Ni imam kepala dia sakit. Itu kau imam lain ni. Ya saudaraku telah lalu. Dalam masalah 168 dikatakan hendaklah imam itu jangan menentukan, dia tentukan menentaksiskan ikhtisar doa itu dengan seorang diri saja, bahkan maulah diumumkan dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wala ya umma qauman fayakhussa nafsahu bid-du'a dunahum. Dan tiada jadi imam seorang akan satu kaum kemudian menentu ia akan dirinya, dia doa untuk dia seorang, orang doa amin belakang dengan doa waktu berdoa, ketiadaan mereka masuk dalam doa seperti dikata Allahumma inni, ya, as'aluka. Patutnya Allahumma inna nas'aluka, diguna domain jamak bukan domain diifratkan domain tunggal. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Tuhanku, bahwasanya aku pohon akan dikau akan diriku kemaafan dan segar sihat badan. Jadi minta seorang. Kalau guna inna nas'aluka, semuanya kami masuk semua sekali. Maka ini maksud ditegah oleh Nabi SAW dan disuruh syarak. Seperti Allahumma inna atau bawa diramai nas'aluka al-afwa wal afiyah, diminta maknanya kemaafan dan kesihatan daripada Allah Ta'ala zahir dan batin itu. Dan masalah 172 berdoakan seorang diri dan sebab tegahnya. Kenapa tuan tegah? Kata Ibnul Arabi, minal Malikiyah, pada ulama mazhab Maliki. Dan berkata imam itu tiada menentukan dirinya dengan doa kerana bahawasanya telah bersekutu serta makmum pada ibadah. Semayang sama-sama, doa sama, tiba dia tak patut. Dan bertunggal dengan menjadikan imam sahaja. Dan telah bersabda Rasulullah SAW, fa in fa'ala faqad khanahum. Sahaja. Fa in fa'ala, maka kalau dibuat macam tu, faqad khanahum, dia melakukan khianat kepada mereka itu. Orang doa amin amin, dia dengar tapi dia saja kepala dia. Dan telah, maka jika memperbuat ia sesungguhnya khianat ia akan mereka itu. Ucapan dia hanya makmum belakang. Dan telah berkata setengah daripada ulama, ya, bermula imam yang mendoakan dirinya juga tiada sertanya makmum, tak doa makmum, maka ialah imam yang zalim, lagi yang dilaknatkan dia. Berat dia. Mana jauhkan rahmat. Pada masalah 173 menahan kencing atau berak waktu hendak sembahyang, dipanggil tadafu', ya. Dia memula ada perut ni nak buang kecil besar, dia sembahyang, dia tahan dia. Apa hukum dia? Sebenarnya telah datang beberapa hadis yang menunjukkan, ya, atas tegak menahan kencing dan berak waktu hendak sembahyang. Setengah daripadanya sudah tersebut dalam masalah 555 juzuk pertama dulu. Dan ini satu hadis lain, iaitulah sabda Rasulullah SAW, la yaqumu ila salah wa huwa khaqin. Artinya jangan bangun seorang kepada sembahyang padahal ia ni menahan kencing dan berak. Dalam keadaan itu mengganggu khusyuk. Sebab sembahyang tu dia nak menghadap Tuhan. Kalau lama dia sembahyang, dia jaga nak terkencing pula ni, tu dah tak elok. Mengganggu khusyukan maksudnya. Jadi segala benda yang mengganggu khusyuk hendaklah dielakkan. Dan kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dan apabila sembahyang seorang atas menahan kencing dan beraknya, tahan nak buang air besar dan kecil padahal waktu ia lapang, dikait tu padahal waktu panjang lagi, sejam 2 jam lagi ada waktu tu, maka sungguhnya mengerjakan makruh. Perbuatan tu adalah ditegah secara karahat tanziyah, mana makruh tanzih, tidak sampai dosa lah.
dan sembahyangnya sah di sisi mazhab kita Syafi'i dan di sisi jamhur, di sisi kebanyakan ulama sesah. Tetapi sunat mengulangi akan dia dan tiada wajib dia. Itu sunat. Mana sunat diiadah balik. Ya. Jatuh pendapat yang jangan didengar. Tetapi sunat ia mengulang akan dia. Lebih tu dah buang air besar, kami ulang balik lah. Sebab kalau di semayang kita mesti ada apa? Ada gangguan ni. Ya, perut senak dan ada setengah orang tua tak boleh tahan dalam masjid, terkencing dulu kan. Atau majlis nyanyi betul. Dia semangat dah duduk depan, tiba-tiba tak tahan, habis menjejik. Berat tu. Kalau dia tahu macam tu, haram hukum dia. Dia tahu memang dia terkencing dan duduk pergi ke depan, haram hukum dia. Dia kena duduk kat tepi, duduk kat tembok kan, terkencing pergi keluar. Ni habis tu kapit terkencing, masalah juga kan. Talwis sebenarnya, mencemarkan. Dan telah dinakal oleh Al-Qadhi Iyad daripada ahli zahir akan bahawasanya batal ia. Jadi pendapat sini ada pendapat mengatakan ulang balik, dan ada mengatakan terus pakai zahir hadis. Nabi kata la nahi tu la yakum. Ya, jangan maknanya berdiri seorang kamu. Jadi maknanya lebih tegah, haram terus, tak sah terus sembahyang, batal. Jadi itu dipanggil apa dia panggil haram. Kalau haram ijtihad. Ya, benda-benda yang ada istilah dia panggil hukum tu ijtihadi. Sudah masalah 174, menahan kencing dan berak dalam sembahyang itu kenapa ditegah syarak, ya? Kenapa syarak larang? Ya saudaraku, adalah sebab ditegah kerana maksud sembahyang maulah khusyuk. Aqimis salat li zikri. Di sembahyang untuk engkau menghadap, mengingati tu mana khusyuk. Ingat, merasa kebesaran, keagungan Tuhan. Benda ni terganggu bila sudah berlaku perkara tersebut. Dia tahan, dia nak buang yang kecil dan dia besar, tergangguan tu ada. Maka jikalau sembahyang ia sembahyang serta disampil oleh kencing berak, ya, ditekan oleh kencing berak, saya hilang khusyuk sama sekali, bahkan bertukar kepada berlesir dan keluh kesah. Mana duduk nahan dia akan jangan keluarnya. Dia asal dia fokus ke situ, jadi rosak, makna sembahyang tu rosak. Dan boleh jadi sampai tidak boleh menyempurnakan rukun-rukun sembahyang, seperti tak boleh tak boleh rokok. Kalau rokok terkencing belakang. Atau sujud. Ya, dapat kalau kita dah tua, banyak dah lulus. Silap bangun terkencing dulu kan. Atau sujud dengan sempurna, atau tunduk kerana takutkan barang kabih. Takutkan renggang punggungnya ataupun tunduk langsung batal sembahyang. Maka demikian itulah tiadalah sah sembahyang. Dan inilah sebab ditegahkan oleh syarak mengerjakan dengan hal yang demikian itu, ya. Dan kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah dan Abi Umamah, dan kata Abu Isa lagi bermula hadis Sauban ini hadis yang hasan. Kemudian babu maja'a fi man amma qauman wahum lahu karihun. Ini jangan dari imam tadi. Pada tadi pernah menyatakan orang yang menjadi imam ia akan satu kaum padahal mereka itu benci mereka itu. Dia nak jadi imam tapi orang belakang tak setuju. Ya. Tetapi kiranya saudaraku, imam yang dibenci, mana tak disetujui oleh orang ramai adalah benda-benda dia bacaan dia ke ataupun perangai dia macam-macam lah. Dikendaki akan dia pada syarak ialah imam yang zalim, satu, imam yang sangat jahat, perangai huduh, ya. Maka apabila menjadi ia akan imam sembahyang padahal semua orang atau kebanyakan benci, orang tak suka, maka jadilah imam ia seorang tu dilaknat oleh Nabi SAW. InsyaAllah berat. Seperti barang yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan bunyinya Anas bin Malik yaqul la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa rajulun amma qaumun wa hum lahu karihun. Daripada Sayyidina Anas riwayat radhiyallahu anhu berkata ia menyumpah Nabi SAW akan 3 macam, ya. Nabi sumpah tu berat. Kan kata Nabi menyumpah pula ini. Dia letakkan pada tempat, Nabi buat semua kena tempat. Iaitu seorang yang menjadi imam ia akan satu kaum padahal sekalian mereka benci. Dan orang nampak tak suka kita, jangan terjek kat depan kan. Jadi masalah, mengganggu.
Sebab imam ni biar makmum tidak ada ruang untuk komen, ya. Kalau ada dua imam betul dalam fiqh dia tu, kalau sama-sama alim, tengok umur sama-sama, tengok siapa dah berkahwin, orang dah berkahwin lebih pandai daripada orang bujang, maka dua-dua dah berkahwin, tengok semua sama tuan-tuan, kawalakan sama warak, ilmu sama ilmu, semua sama, tak ada ruang, cantik semua. Last kali siapa lebih handsome. Kalau kita perhati macam kelakar kan, apa handsome tak? Ada dalam fiqh, tu last kali, tujung, ya. Dia lebih handsome. Sebab apa? Bila makmum tengok imam cantik, ya kan, sedap, dia akhlak dia baik, bacaan pun sedap, semua ada. Jadi makmum tak ada nak komen. Ini boleh baca iya kan, menakut ke. Makmum kata apa benda ni, baca pun tak betul, berdengung tak berdengung, panjang pendek. Makmum belakang kari pula, depan kari pap. Jadi habis lah tuan-tuan, wasaan. Itu Nabi tak bagi tu. Lepas tu kita kalau imam pun, biar agama dia test dulu kan, dipanggil, di imam di Bilal suruh baca betul-betul. Jadi nak lawan ke azan, kalau Bilal kedengar lain macam je, orang mentakut. Jadi tujuan sembahyang nak khusyuk. Bila ada macam ni gangguan, tak sedap. Jadi orang di belakang tu tak sedap dengar, adalah masalah-masalah dia. Jadi syarat dah selesaikan. Kalau dia rasa dia tak berapa disuka, tak salah, suruh lain kan, gebut jadi apa, jadi boleh imam. Jadi riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ia telah menyumpah Rasulullah SAW melaknat mana tiada tiga macam. Pertama, rajulun, seorang menjadi imam akan satu kaum padahal sekalian mereka benci mereka itu, orang tak suka, itu jangan dah. Dan satu lagi masalah, imam dibenci oleh orang sah jadi imam. Nabi tegah. Kemudian kita buat juga, orang tak suka dinegur ke, adakah sah atau tidak? Jawab, telah berkata Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, di dalam dikata orang tiada diterima sembahyang orang yang jadi imam, ia akan mak satu kaum padahal mereka dibenci. Mana sembahyang itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penat dia. Dan hanya sahaja dikendaki dengan hadis ini, wallahu a'lam. Ini panggil Siratul Tabarni. Ini beradabnya ulama dulu. Dia nak hurai, tapi dia kata wallahu a'lam, Allah Taala lebih mengetahui. Sekadar ni saya hurai, itu maksud dia. Bukan kalang-kalang ulama besar kita, ni tak apa tepat, jangan kau tepat now. Itu ada juga jenis mulut terupa, iaitu seorang yang bukan pemerintah jadi imam akan satu jamaah yang benci mereka itu akan dia, maka bencikan demikian itu bagi imam, dan tiada mengapa dengan dia atas makmum padahal ia menjadi makmum bagi imam yang dibenci, kerana bahawasanya makmum tiada menjadi ia akan suatu yang membencikan baginya. Dan bermula sembahyang makmum dalam hal kebencian itu sah, cuma tak ada angkat tadilah, dan mengganggu sembahyang. Dan tiada aku tahu atas imam itu ulang sembahyang. Mana Imam Syafi'i sendiri mengatakan tiada aku tahu akan imam itu ulang sembahyangnya, mana tidak ada pengkhabaran, kerana kejahatan ialah apa? Pada mara kehadapan jadi imam yang tiada menegakkan dia daripada tunai sembahyangnya, sembahyang dia tak sah. Dan jikalau ada takut atasnya pada mara menjadi imam sekalipun, atau di antara apa masalah jadi imam istilah disetujui. Sebab tu dia orang pun ambil pendapat orang kampung kan, kalau ada dua tu pilih, barulah selesa masa jadi imam. Kemudian yang kedua masalah 177, wallah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Fa inna khayra kullahu bi anta min wa Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. إياك